Assalamualaikum kepada syarat dan rakan-rakan sekalian. Saya Zaim Haris dari Kumpulan 10 akan membentangkan tentang definisi dan konsep perlembagaan. Dalam pembentangan ini, kita akan membentangkan definisi perlembagaan, jenis perlembagaan, pendapatan Profesor Daisy dan Muhammad Buhari Ahmad, konsep perlembagaan, contoh perlembagaan, ciri-ciri perlembagaan Malaysia, tujuannya, konsep ketinggian perlembagaan, perlembagaan Singapura dan konsep perlembagaan sistem Westminster di Britain dan kesimpulannya. Definisi perlembagaan iaitu satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Ia berperanan sebagai panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada bagi pihak kerajaan atau rakyat atau sesiapa sahaja. Dibahagikan kepada dua jenis iaitu perlembagaan bertulis dan tidak bertulis. Jenis perlembagaan yang pertama, bertulis iaitu merupakan bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu dokumen. Tidak bertulis pula merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah. Pendapat Profesor Daisy dalam buku Tun Muhammad Saleh Abbas 1997 tentang prinsip perlembagaan. Yang pertama, undang-undang perlembagaan mengandungi dua prinsip iaitu kedaulatan Parlimen dan prinsip undang-undang. Yang kedua, mengandungi pelbagai peruntukan antara lain iaitu badan perundangan iaitu Parlimen, badan pemerintah seperti Jemaah Menteri dan Mahkamah DLL. Yang ketiga, mengandungi peruntukan lain seperti kenegaraan, kebebasan asasi, bahasa, agama, kebangsaan dan sebagainya. Pada pendapat Muhammad Buhari Ahmad pula dalam tahun 1997, perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua undang-undang asas negara. Beliau berpendapat bahawa perlembagaan wujud daripada kehendak keadaan semasa dan diasaskan atas kebolehan kerajaan untuk menjamin semua yang terkandung di dalam perlembagaan itu. Beliau juga mengatakan bahawa perlembagaan mestilah dipegang teguh dan seimbang dengan hasrat orang ramai untuk mengelakkan undang-undang yang dikanunkan berlandaskan perlembagaan tidak dapat dijalankan atau hak yang dijanjikan tidak dapat ditunaikan. Akhirnya, perlembagaan bukan sahaja merupakan sebuah fikiran atau syur, tetapi merupakan undang-undang agung negara. Terdapat beberapa konsep perlembagaan. Pertama sekali, ia merupakan sumber undang-undang tertinggi bagi sebuah negara yang berdaulat dan setiap individu perlulah mematuhi keseluruhannya. Perkara yang kedua ialah ia menyentuh isu bahasa, agama, bumi putera dan kewarganegaraan. Ketiga, mengandungi satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggungjawab pihak yang mengawal dan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain dan juga antara autoriti dengan rakyat awam. Akhirnya, ditakrifkan sebagai dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sebuah negara. Contoh-contoh perlembagaan yang wujud ialah Perlembagaan Malayan Union, Perlembagaan Tanah Melayu pada tahun 1957, Perlembagaan Malaysia dan Perlembagaan Singapura. Dapat 6 ciri-ciri perlembagaan di Malaysia. Pertama sekali, memperuntukkan kebebasan asasi, menjamin hak asasi warga negara yang sah. Kedua, mengandungi 183 perkara dan 13 jadual. Ketiga, perlembagaan beraja dan berasaskan demokrasi berparlimen. Keempat, bersifat ketat dan sukar dipindah. Kelima, konsep pengasingan kuasa, parlimen, eksekutif dan kehakiman. Akhirnya, menentukan peranan persekutuan dan mengatur penghubungan antara negeri dan persekutuan. 6 pula tujuan perlembagaan Malaysia. Pertama sekali, menjamin sistem pemerintahan dan kestabilan politik, mengatur sistem ekonomi dan pembahagian kekayaan negara dengan adil. Ketiga, mewujudkan rangka sistem politik yang teratur. Keempat, pembangunan negara. Kelima, untuk memupuk perpaduan nasional dan rakyat. Dan akhir sekali, untuk menjamin kepentingan semua etnik dan kaum di negara Malaysia. Konsep ketinggian perlembagaan Malaysia. Yang pertama, ia mengandungi undang-undang yang tertinggi yang mewujudkan satu sistem kerajaan yang teratur. Yang kedua, tidak ada satu institusi pun yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan Malaysia. Yang ketiga, ketiga-tiga badan kerajaan iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif mahupun yang di-Pertuan Agong adalah tertakluk kepada perlembagaan Malaysia. Yang keempat, undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharkan sebagai tidak sah oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Yang kelima, agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan. Yang keenam, membantu kerajaan persekutuan menjalankan kuasa pemerintahan dengan licin. Yang ketujuh, sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan pemerintahan negara. Perlembagaan Singapura ialah perlembagaan yang bertulis. Ia merupakan undang-undang tertinggi Republik Singapura seperti yang diisytiharkan dalam artikel 4. Ia digubal oleh Parlimen Singapura pada 22 Disember 1965.
Ia diolah daripada peruntukan diberikan Perlembagaan Persekutuan Malaysia melalui Perlembagaan Negeri Singapura 1963. Ia menetapkan asas rangka kerja untuk 3 cabangan kerajaan iaitu Eksekutif, Badan Perundangan dan Badan Kehakiman. Ia menjamin kebebasan asasi rakyat Singapura dan menyatakan aspek-aspek penting untuk kewarganegaraan dan penggunaan dana awam. Pindaan perlembagaan memerlukan undian dan kelulusan melebihi 50% daripada ahli-ahli parlimen. Referendum kebangsaan perlu diadakan apabila pindaan perlembagaan yang berkaitan dengan kedaulatan Singapura telah diminta dan sekurang-kurangnya 2/3 daripada pengundi perlu meluluskan untuk dilaksanakan. Konsep perlembagaan sistem Westminster di Britain. Yang pertama, sistem parlimen kerajaan demokratik dan perlembagaan tidak bertulis. Yang kedua, parlimen bersidang di Istana Westminster terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Pertuanan. Yang ketiga, Ketua Negara atau Sovereign adalah pemegang nominal dan kuasa eksekutif dan Perdana Menteri dilantik oleh Ketua Negara. Yang keempat, sebuah sistem berbagai parti, parlimen yang dapat dibubarkan dan pilihan raya dapat dipanggil pada bila-bila masa. Yang kelima, hak istimewa parlimen yang membenarkan Badan Perundangan untuk membincang mana-mana isu dianggap berkaitan tanpa ketakutan. Yang keenam, pindaan perlembagaan dilakukan melalui lulusan Akta Parlimen. Sebagai kesimpulan, dokumen yang mengandungi semua peraturan dan undang-undang yang dianggap kepentingan tertinggi untuk tadbir urus dan pentadbiran sesebuah negara. Ia mengandungi semua undang-undang asas negara. Ia berfungsi sebagai panduan pembentukan undang-undang sama ada bagi pihak kerajaan atau rakyat. Ia terbahagi kepada 2 jenis, iaitu perlembagaan bertulis dan tidak bertulis. Perlembagaan hendaklah dipegang teguh dan seimbang dengan hasrat rakyat untuk menghalang undang-undang yang dikanunkan berdasarkan perlembagaan tidak dikuasakan atau hak yang dijanjikan tidak ditunaikan. Ia mengandungi pelbagai peruntukan sebagai kenegaraan, kebebasan asasi, agama, bahasa kebangsaan dan sebagainya. Akhir sekali, ia wujud dari kehendak keadaan semasa dan berdasarkan kemampuan kerajaan menjamin segala yang terkandung dalam perlembagaan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.